wabarakatuh. Salam integriti pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis, barisan panel hakim yang menjunjung panji keadilan, penjaga masa yang setia dengan masanya, seterusnya warga dewan yang dirahmati Allah. Tampilnya saya di pentas ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Akidah Mantap Ummah Cemerlang. Terlebih dahulu, izinkan saya mendefinisikan satu persatu tajuk pidato saya pada hari ini. Perkataan akidah bermaksud sesuatu yang dipercayai dan diyakini. Mantap pula membawa maksud tidak berubah, stabil, kuat dan tetap. Manakala frasa ummah cemerlang merujuk kepada umat Islam yang mencapai kejayaan gilang gemilang. Justru itu dapat saya simpulkan di sini bahawa umat Islam yang mempunyai kepercayaan yang teguh serta mantap mampu memacu kepada kejayaan yang gemilang terbilang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, wacana fikrah pertama saya bermula dengan insan bertakwa teras kecemerlangan ummah. Sebagaimana dalam penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Suka saya di sini ingin memetik kisah insan luar biasa yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Mengimbau kembali ketika di dalam perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya Konstantinopel akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Perintitan daripada itu, umat Islam berlumba-lumba membebaskan kota Konstantinopel untuk mendapatkan penghormatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Walau bagaimanapun, kesemua kempen yang dilancarkan menemui kegagalan. Di antaranya 5 kempen di zaman kerajaan Umayyah, 1 kempen di zaman kerajaan Abbasiyah dan 2 kempen di zaman kerajaan Utsmaniyah. Akhirnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini direalisasikan hampir 800 tahun kemudiannya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang merupakan khalifah ke-7 kerajaan Utsmaniyah bersama-sama 200,000 orang bala tenteranya. Siapakah Sultan Muhammad Al-Fatih? Apakah kehebatan beliau dan tentera-tenteranya sehingga disebut sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jawapannya adalah tidak syak lagi bahawa keimanan dan ketakwaan yang teguh menjadi faktor pembangkit kepada kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih serta para tenteranya dalam menakluki kota Konstantinopel. Ketika bersiap siaga untuk menakluki kota Konstantinopel, beliau membawa bersama para ulama dan pakar motivasi bagi membakar semangat jihad tenteranya. Sebaik sahaja menghampiri dinding kota Konstantinopel, beliau mengarahkan agar dilangkan azan dan solat berjemaah. Tentera Byzantine begitu gentar melihat 200,000 tentera Islam bersolat di belakang pemimpin mereka dengan laungan suara takbir memecah kesunyian alam. Pengabdian diri dengan sepenuh hati terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala terpancar melalui amalan Sultan Muhammad Al-Fatih serta para tenteranya. Beliau tidak pernah meninggalkan solat fardu, solat sunat rawatib dan solat tahajud sejak baligh. Demikianlah ciri-ciri sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terbuktilah iman dan takwa dapat memacu masyarakat cemerlang, bahawa ia dapat memberikan kepada kecemerlangan ummah.
sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Seterusnya, wacana fikrah kedua saya berpaksikan kepada akhlak mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah mengutuskan Rasulullah SAW ke muka bumi ini demi untuk memurnikan akhlak manusia. Sebagaimana dalam sabda baginda SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Keutuhan akhlak dan sahsiat terpuji Rasulullah SAW terpancar melalui karakter baginda, sama ada sebagai seorang pemimpin negara, seorang sahabat, maupun ketua keluarga. Ini saya kongsikan di sini bagaimana keindahan akhlak Rasulullah SAW melalui kisahnya dengan seorang pemuda Yahudi. Pada suatu ketika, sedang baginda SAW berbincang dengan Sayyidina Umar di hadapan rumah baginda, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang pemuda Yahudi. Dengan wajah yang bengis, pemuda tersebut berdiri sambil tangan bercekak pinggang, lalu menarik kain melilit leher baginda SAW sehingga melecet leher baginda. Melihat situasi tersebut, Sayyidina Umar ingin menyerang balas pemuda berkaitan. Tapi dengan segera Rasulullah mententeramkan Sayyidina Umar melalui kata-katanya yang penuh berhikmah. Mendengar kata-kata Rasulullah, Sayyidina Umar terus terdiam. Hadirin dan hadirat sekalian, demikianlah hebatnya akhlak Rasulullah SAW. Kesabaran dan kesantunan baginda telah menyebabkan seorang yang berlaku kasar terhadap baginda boleh terbuka hatinya untuk menerima Islam. Seharusnya dalam konteks kita sebagai umat Islam yang hidup di dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini, wajar mencontohi akhlak terpuji Rasulullah SAW. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu, menempuh dugaan, mengajar erti, kesabaran menjulang panji, kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran. Seterusnya, wacana fikrah terakhir saya berasaskan kesediaan berjihad dan rela berkorban. Dengarlah surah At-Taubah ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Berangkatlah kamu sama ada berasa ringan atau berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Ayat ini secara jelas mencerminkan bahawa kegemilangan umat Islam boleh dieksperimentasikan melalui usaha serta jihad yang berterusan, sama ada dalam aspek ekonomi, kesihatan, ketenteraan, pendidikan dan sebagainya. Lihatlah bagaimana umat terdahulu berjaya membangkitkan semangat jihad dan rela berkorban. Sayyidina Khalid Al-Walid dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menjadi penakluk dunia. Akhirnya
Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, ingin saya simpulkan bahawa kita dapat melahirkan kecemerlangan ummah melalui 4 asas utama, iaitu yang pertama, iman dan takwa, yang kedua, akhlak mulia, dan yang ketiga, kesediaan berjihad dan rela berkorban. Sekiranya ketiga-tiga elemen asas tersebut berjaya dicanai kembali oleh generasi Islam pada masa kini, percayalah kegemilangan tamadun Islam yang pernah dikecapi pada masa lampau akan disinarkan kembali cahayanya. Akhirnya, pokok tebu di hujung laman berbunga menyeri rumah. Buat hadirin hadirat beriman, mari bersama membina ummah. Tanah rata, tempatnya indah, hijaunya pohon saujana mata. Pidato saya berakhir sudah. Kemaafan dipohon menutup bicara. Sekian dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.